Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang hadis Ibnu Abbas mengenai jamak solat tanpa musafir. Hadis tersebut berbunyi, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an bi Madinah fi ghairi khawfin wala safarin. Qala Abu Zubair, fasa'altu Sa'idan lima fa'ala zalika. فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته رواه مسلم. Hadis tersebut membawa maksud telah solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat zuhur dan juga asar secara berjemaah di Madinah dalam keadaan tiada ketakutan dan juga bermusafir. Telah berkata Abu Zubair, aku telah bertanyakan Sa'id, mengapa dilakukan sebegitu? Maka jawab Sa'id, aku telah bertanyakan Ibnu Abbas soalan seperti yang kamu tanyakan. Maka jawab Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk tidak menyusahkan umatnya. Hadis riwayat Muslim. Makna ijmali dalam hadis ini, hadis yang dinukilkan di atas menjadi asal atau hujah kebolehan jamak bagi orang yang bermukim. Ianya diambil dari zahir hadis dengan mengatakan boleh jamak tanpa hajat keperluan semata-mata, tetapi dengan syarat ini tidak dilakukan secara berterusan. Ini merupakan pendapat daripada Ibnu Sirin, Rabi'ah, Ashhab, Ibnu Al-Munzir, Al-Qaffal, Al-Kabir dan dihikayatkan oleh Al-Khattabi daripada jamaah daripada ashab al-hadis. Mantuk lafaz zahir ini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamakkan solat tanpa sebarang keuzuran, dan mafhumnya juga bahawa ketakutan, hujan dan musafir adalah jenis-jenis keuzuran dan dibenarkan untuk jamak. Yang kedua, tidak sah mengatakan pada sebab jamak selain apa yang telah dikatakan oleh perawi itu sendiri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu untuk menyusahkan seorang pun daripada kalangan umatnya, dan kaedah menyebut seorang perawi itu lebih tahu apa yang telah diriwayatkannya. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mentakwil sesuatu hadis apa-apa yang bukan daripadanya. Berkata Al-Imam An-Nawawi, di antara mereka terdapat golongan yang mentakwilkan bahawa keadaan itu berlaku pada keadaan awan mendung. Kemudian baginda solat zuhur dan selepas itu awan mendung hilang dan baginda mendapati telah masuk waktu asar, maka baginda pun menunaikan solat asar. Kata Al-Imam An-Nawawi, itu adalah pandangan yang batil kerana sekalipun terdapatnya serendah-rendah andaian pada waktu zuhur dan asar, akan tetapi tidak ada andaian padanya waktu isyak dan juga waktu maghrib. Keadaan seperti hujan, sejuk yang melampau, angin yang kencang dan jalan yang berbecak, itu semua adalah keuzuran yang dibenarkan untuk menjamakkan solat. Ibnu Mulaqin rahimahullah berkata, ulama berbeza pendapat dalam mengatakan kebolehan untuk menjamakkan solat kerana hujan. Al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhur membolehkannya pada solat-solat yang boleh dijamakkan padanya, manakala Al-Imam Malik hanya mengkhususkan pada waktu maghrib dan isyak sahaja. Tahlil al-lafzi ghairi khawfin bermaksud jisarah atau la musyakilah atau tawari, yang bermaksud tidak takut, iaitu berani, yang bermaksud berani, tidak cemas dan juga tidak gemetar. Yang kedua, arada an la yukhrija ahadan min ummatihi, yang bermaksud Nabi tidak mahu menyusahkan seorang pun daripada umatnya. Lam yaghraba an-nabi fi irhaqa sya'bihi wa irhaqahum.
Yang terakhir ialah fiqhul hadis. Berikut merupakan faedah-faedah yang boleh didapati melalui hadis ini. Yang pertama, jamak diizinkan pada pelaksanaan haji di Arafah dan Muzdalifah. Ianya telah disepakati oleh para fuqaha. Yang kedua, jamak dibenarkan juga disebabkan oleh musafir, iaitu dijamakkan antara zuhur dan asar dan di antara maghrib dan isyak, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Yang ketiga, jamak juga dibolehkan ketika seseorang itu sakit. Ianya merupakan pendapat di sisi Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan sebahagian pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Telah berkata Al-Imam An-Nawawi, ini merupakan pendapat yang kuat. Mereka berhujah dengan mengatakan jamak tidak dilakukan kecuali ketika terdapat keuzuran dan sakit itu satu keuzuran dan dikiaskan kepada musafir dengan segala kepayahan, bahkan untuk setiap solat-solat ke atas mereka. Yang sakit itu lebih payah dari orang yang bermusafir, kecuali Al-Malikiyah yang berpendapat bahawa jamak dibenarkan ke atas mereka yang sakit adalah jamak takdim sahaja. Yang keempat, jamak dibolehkan juga ketika hujan lebat dan cuaca yang sejuk. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, dan dibolehkan juga Al-Hanabilah dan Al-Malikiyah untuk menjamakkan ketika berlakunya banjir teruk, namun sebahagian Al-Syafi'iyah menegahnya dan sebahagiannya membenarkannya. Yang kelima, dibolehkan untuk menjamakkan solat ketika dalam keadaan ketakutan, namun sebahagian besar Asy-Syafi'iyah tidak membenarkannya kerana solat mempunyai waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam, iaitu yang terakhir, dibolehkan jamak sekiranya berlaku keuzuran. Al-Hanabilah di dalam hal ini memperluaskan lagi skop keuzuran itu dengan berpendapat apa saja keuzuran atau tugasan yang boleh menyebabkan ditinggalkannya solat Jumaat dan solat berjemaah seperti takut akan keselamatan diri, maruah dan harta. Ashab daripada kalangan Al-Malikiyah, Ibnu Al-Munzir daripada kalangan Asy-Syafi'iyah, Ibnu Sirin dan Ibnu Syurumah berpendapat bahawa dibolehkan jamak jika diperlukan selagi mana tidak dijadikannya adat kebiasaan. Itulah serba sedikit perkongsian tentang hadis Ibnu Abbas mengenai jamak solat tanpa bermusafir. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.